Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pagi ini Ustazah akan bincangkan tentang bahagian perkahwinan. Hari itu kita telah pun belajar sedikit sebanyak tentang bahagian takrif perkahwinan, hukum perkahwinan dan juga hikmah perkahwinan. Jadi pada pagi ini Ustazah nak bincangkan tentang rukun dan juga syarat-syarat perkahwinan. Okey, rukun perkahwinan kena ada 5. Okay, bagi seorang pasangan isteri ataupun pasangan suami, bagi seorang perempuan ataupun seorang lelaki, bila dia menghendaki untuk berkahwin, maka wajib ke atas dirinya mengetahui ada 5 perkara, iaitu 5 rukun tersebut. Jika sekiranya rukun ini tidak ada, maka perkahwinan itu tidak sah. Dan perkahwinan ini boleh berlaku di mana-mana sekiranya 5 rukun ini terbentuk. Okey, apa maksud 5 rukun? 5 rukun itu ialah terdiri daripada pihak suami, iaitu ada suami, itu lelaki. Yang kedua mestilah ada seorang isteri, iaitu perempuan lah. Dan yang ketiga wali. Wali itu khusus untuk perempuan sahaja. Lelaki tidak memerlukan kepada wali. Yang keempat saksi. Dan Ustazah nak cerita wali merupakan perkara yang sangat penting. Tidak ada wali maka tidak sahnya salah satu daripada rukun perkahwinan. Yang keempat mesti ada saksi. Saksi ini siapa saja yang boleh menjadi saksi kepada pihak perempuan. Jadi perempuan dia extra untuk diri dia dalam rukun perkahwinan, dia mesti ada wali dan juga mesti ada saksi. Saksi ini boleh sesiapa saja, terdiri daripada jiran tetangga, terdiri daripada ipaduai, terdiri daripada abang ataupun adik yang telah pun balik. Ini yang keempat saksi. Dan yang kelima sirah. Sirah ini khusus untuk golongan pengantin lelaki, iaitu bahagian ijab dan qabul. Ini adalah sirah. Jadi kelima-lima rukun perkahwinan ini iaitu suami, isteri, wali, saksi khusus untuk wanita, dan yang kelima sirah khusus untuk kaum lelaki. Untuk rukun syarat kepada rukun suami, dia mestilah bukannya mahram. Apa maksud bukan mahram? Bukanlah terdiri daripada ahli keluarga kepada si isteri. Contohnya abang. Suami itu bukannya abang dia. Bukannya terdiri daripada bapanya, bukan terdiri daripada datuknya, bukan terdiri daripada pak saudaranya, dan juga bukan terdiri daripada mak saudara, bukan terdiri daripada ibu. Ini adalah bukan mahram. Yang kedua, orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu ialah orang-orang luar yang selain daripada ahli keluarga kepada si suami. Dan yang ketiga, seorang suami itu dia tidak boleh berkahwin dalam tempoh ihram haji ataupun ihram umrah. Sebab itu sebagaimana yang kita belajar di dalam ihram haji ataupun ihram umrah, seseorang lelaki ataupun seseorang wanita itu tidak boleh berkahwin, tidak boleh dipinang dan tidak boleh mengahwini ataupun tidak boleh menjadi saksi kepada perkahwinan tersebut. Ini adalah syarat kepada rukun suami. Adapun rukun isteri pula, syarat kepada rukun isteri dia bukanlah sebagaimana ciri-ciri yang Ustazah terangkan tadi ke dalam rukun suami. Dan yang ketiga mestilah wali. Wali ini khusus untuk seorang wanita. Jadi wajib bagi seorang wanita jika dia menghendaki perkahwinan tersebut berjalan dengan baik, dia mestilah ada saksi, ada wali. Jika sekiranya wali ini enggan untuk menjadi wali kepada seorang wanita itu, maka perkahwinan itu tidak sah. Wali itu mestilah terdiri daripada seorang yang beragama Islam. Syarat dia mesti berakal, baligh, lelaki dan juga adil. Perempuan sesekali tidak boleh menjadi wali dalam kes perkahwinan. Yang kedua, syarat seorang wali itu dia mestilah boleh melihat. Dia tidak buta untuk melihat siapakah pasangan ni, takut berlakunya kekeliruan ataupun penipuan. Dan yang ketiga, syarat kepada rukun wali ialah bukan dalam ihram haji dan juga ihram umrah. Jadi wali ini tidak boleh juga dijadikan wali dalam ketika dia berada dalam ihram haji dan juga ihram umrah. Rukun yang keempat iaitu saksi. Syarat saksi dia mestilah seorang yang Islam, baligh, berakal, lelaki dan adil. Apa maksud adil? Adil ialah
meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Adil di sini ialah seseorang wali ataupun seorang yang hendak menjadi saksi, dia wajib menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Okey, contohnya seorang wali ataupun seorang saksi itu memakai rantai bagi lelaki ketika dia nak mewalikan perkahwinan anaknya ataupun menjadi saksi kepada perkahwinan adiknya, maka wajib dia membuang rantai tersebut. Ataupun dia tidak solat, maka ketika dia nak menjadikan wali ataupun saksi, dia wajib melaksanakan solat dan meninggalkan dosa-dosa kecil. Okey, kemudian syarat yang kedua dalam rukun saksi ialah boleh melihat, sebagaimana juga boleh melihat dalam syarat rukun wali. Dan yang ketiga boleh mendengar. Saksi ni dia boleh mendengar. Saksi ni ialah dua orang lelaki yang berhampiran dengan pengantin lelaki tersebut, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Dan juga dia boleh mendengar setiap lafaz yang diucapkan oleh pengantin lelaki tersebut. Contohnya orang lelaki itu bisu, saksi ini dia mesti tahu bahasa yang digunakan oleh pihak pengantin lelaki. Okey, jadi wali ini tidak semestinya dia tahu. Kalau anak dia itu bisu, tidak semestinya dia boleh memahami bahasa bisu itu, bahasa orang OKU itu. Tetapi saksi ini dia wajib memahami dan mendalami bahasa-bahasa yang digunakan oleh pengantin lelaki ketika ijab dan qabul. Walaupun imam ataupun wakil kepada wali tidak memahami bahasa yang digunakan oleh pihak lelaki, pihak pengantin lelaki, tetapi saksi wajib mengetahui bahasa yang pakai oleh pengantin lelaki tadi. Dan yang kelima, rukun yang kelima adalah sirah. Sirah maksudnya ialah lafaz yang jelas. Syaratnya mestilah lafaz yang dibunyikan ataupun lafaz yang diikrar ataupun lafaz yang disuarakan oleh pengantin lelaki itu, dia mestilah suara yang jelas, suara yang didengar oleh wali dan juga didengar oleh saksi. Dan hadirin yang ada di sekeliling pengantin tadi yang hadir pada majlis perkahwinan tidak semestinya mendengar. Itu tidak kisah. Yang menjadi kisahnya sekarang ni lafaz yang dikeluarkan, suara yang dikeluarkan oleh pengantin lelaki itu mestilah didengari oleh wali dan juga saksi. Dan saksi itulah yang menyatakan sah ataupun tidak sahnya lafaz yang disuarakan oleh pengantin lelaki. Ini adalah lafaz yang jelas. Yang kedua, bukan diam yang lama. Maksudnya lafaz yang disuarakan oleh imam ataupun wali tadi, aku nikahkan di kau, si pula dengan anakku, si pula dengan si pula. Sekiranya selesai daripada lafaz tersebut, pengantin lelaki diam yang lama, tidak berkata apa-apa ataupun mengeluarkan suara selain daripada menjawab menjawab lafaz yang disuarakan oleh wali tadi, maka maka lafaz itu adalah tidak sah. Okey, dan yang ketiga, syarat yang ketiga bagi rukun sirah ialah tidak terikat dengan masa, iaitu lafaz ijab dan qabul, aku terima dan aku nikahkan di kau dan aku terima nikahnya, tidak terikat dengan masa, hari, waktu dan sebagainya. Dan tiada syarat-syarat tertentu. Maksud dia nak melaksanakan perkahwinan itu waktu pagi, waktu tengah hari, waktu subuh, waktu malam, depend kepada keluarga pengantin tersebut. Okey, ini adalah rukun dan juga syarat-syarat perkahwinan. Okey, yang seterusnya kita masuk di dalam bahagian bab susunan wali. Jadi susunan wali tadi Ustazah bagi tahu bahawa wali merupakan salah satu rukun perkahwinan dan juga syarat perkahwinan yang sangat penting dalam bahagian bab perkahwinan tersebut. Okey, jadi susunan wali dia ada 4. Satu namanya adalah wali mujbir. Apa itu wali mujbir? Wali yang paling hampir dengan pengantin perempuan, iaitu terdiri daripada bapa pengantin, bapa pengantin dan juga datuk kepada bapa pengantin perempuan. Okey, datuk tiri tak boleh, bapa tiri tak boleh. Dia mesti bapa kandung, iaitu perempuan tadi dibentikan kepada bapa kandungnya. Dan datuk itu adalah boleh menjadi wali musyfir kepada
cucunya sekiranya bapa tersebut hilang, yang tidak boleh hilang dari radar, tidak boleh dikesan di mana-mana, tak jumpa di mana-mana, ataupun bapa kepada pengantin perempuan itu meninggal dunia, maka datuklah yang masih hidup mengambil alih tugas untuk menjadi wali mujbir kepada pengantin perempuan, iaitu cucu kepada diri dia. Dan sekiranya wali mujbir ini besarnya peranannya, sekiranya dia boleh, dan wali mujbir ini dia boleh mengahwinkan anak dia ataupun cucunya tanpa kerelaan cucu ataupun anaknya. Inilah pentingnya wali mujbir yang dipegang, yang dianggotai oleh bapa dan juga datuk kepada bapa kita. Yang kedua, namanya adalah wali akrab. Apa maksud wali akrab? Wali akrab ialah wali yang mana dia hampir dengan perempuan tersebut. Ustazah bagi kata kuncinya mudah, iaitu wali akrab ialah perempuan ini boleh membuka aurat, iaitu lelaki ini boleh melihat aurat perempuan ini, dan dari segi pergaulan tidak perlu terbatas, dan tapi tidak boleh berkahwin. Ini adalah wali akrab. Wali akrab ini dia terdiri daripada abang kandung kita, abang kandung kepada pengantin perempuan, ataupun abang tiri kepada pengantin perempuan, adik kepada pengantin perempuan yang telah balik, adik tiri kepada pengantin perempuan yang telah balik, anak saudara kepada pengantin perempuan, iaitu anak kepada kakak kita ataupun anak kepada abang kita yang telah balik. Boleh menjadi wali akrab kepada kita. Okey, ataupun anak saudara lelaki tiri. Maksudnya, okey, abang kita kahwin dua. Abang kita ada kahwin dua. Jadi kita ada anak saudara seibu sebapa, seibu adik abang, kakak ipar kita, dan sebapa abang kita. Kemudian abang kita kahwin lagi kali kedua, maka anak yang lahir daripada perkahwinan abang kita yang kedua itu dinamakan anak saudara tiri, iaitu kepada kita. Okey. Kemudian cucu saudara lelaki. Maksudnya anak saudara kita ni boleh anak saudara kita kahwin dan adanya cucu. Kita ni sebagai tok saudara, okey, baru nak kahwin, kita dah ada cucu dah. Jadi cucu ini boleh menjadi wali kepada pengantin perempuan. Kemudian cucu saudara lelaki. Anak saudara kita ni kahwin dua. Jadi dia mempunyai dua orang anak. Satu anak kandung, yang kedua anak tiri. Anak tiri dia, cucu tiri dia boleh menjadi wali kepada diri kita. Okey, contohnya, saya bagi contoh. Okey, ini abang kita. Okey, ini abang kita. Ini kakak kita. Okey, kemudian berkahwin, kemudian mempunyai anak. Okey, anak ini anak lelaki. Kemudian anak lelaki ini berkahwin. Okey, berkahwin. Okey, dapatlah anak saudara lelaki. Okey. Kemudian abang kita berkahwin, kemudian anak saudara kita ini berkahwin dengan perempuan yang kedua. Maka lahirlah anak, maka ini namakan cucu tiri, dan ini namakan cucu kandung kepada diri kita. Jadi sama ada yang ini ataupun yang ini, maka dia boleh menjadi wali kepada kita. Ni abang kita, kalau sekiranya abang kita yang atas sekali ni kahwin pula dengan perempuan yang kedua, maka lahirnya anak saudara. Okey, jadi keturunan kahwin lebih daripada satu. Jadi ini ke, okey, ini ke, semuanya salah satu daripada ini dia boleh menjadi wali kepada kita sebagai pengantin perempuan. Okey. Jadi itu adalah wali akrab. Okey, yang seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok kepada wali abaat. Apa itu wali abaat? Okey, wali abaat ialah wali yang jauh, yang terdiri daripada wali abaat.
Okey, sekejap ya. Okey, wali abad ini yang terdiri daripada sepupu lelaki, iaitu anak kepada pakcik, kita. Ini dipanggil sepupu. Yang mana sepupu ini kita tidak boleh membuka aurat dengan dia, kena jaga pergaulan, dan dalam masalah perkahwinan kita boleh berkahwin dengan sepupu kita. Ini adalah namanya wali abad. Sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu dan ke bawah, ini adalah namanya wali abad. Wali, walaupun kita anggap sepupu itu dekat dengan kita sebab dia ada anak pakcik kita, anak makcik kita, tetapi dari segi sudut keagamaan, dia adalah merupakan orang yang tidak boleh kita membuka aurat, kita tidak boleh bersalam dengan dia, dan kita kena jaga adab pergaulan dengan dia sebab dia merupakan salah satu manusia yang boleh kita kahwini dia. Okey, yang keempat adalah wali hakim. Apa maksud wali hakim? Wali hakim adalah wali yang mana dilantik oleh kerajaan yang adil ketika itu. Apabila wali hakim ini terbentuk, apabila wali akrab, wali mujbir dan juga wali abad tidak mahu memberi wali kepada pengantin perempuan, ataupun dia enggan menjadi wali kepada pengantin perempuan, okey, ataupun wali mujbir sudah tidak ada, meninggal ataupun hilang entah ke mana, disapu oleh tsunami ke, okey, ataupun sebagainya. Okey, wali akrab juga tak ada, kita tidak ada keturunan lelaki, dan wali abad pun tak ada. Dan sekiranya ketiga-tiga wali ini tak ada, maka wali hakim memainkan peranan untuk mengahwinkan pengantin perempuan tadi. Ataupun pengantin perempuan itu lari, berkahwin lagi, seperti di Siam ke, di Sokla ke, di Ya'la ke, ataupun di mana-mana, ataupun di luar negara, maka pengantin apabila dia lari daripada 90 km, 2 marhalah, maka wali hakim ini boleh diambil sebagai wali kepada pengantin perempuan. Okey, ini selesai untuk bahagian bab wali. Pertama, wali akrab. Yang kedua, pertama wali musyfir, kedua wali akrab, ketiga wali abad, dan yang keempat wali hakim. Kemudian kita terus kepada ciri-ciri pasangan. Bahagian peminah ni awak baca sendirilah ya. Okey, ciri-ciri pasangan. Pertama sekali, ciri-ciri pasangan. Okey, pasangan kita mestilah ciri-cirinya, dia mestilah berpegang kepada agama. Dia mesti ada pegangan agama. Sebab tu nak mendirikan rumah tangga, kita kena tahu asal usulnya. Mesti sekurang-kurangnya dia ada ilmu agama. Susah dalam perkahwinan jika tidak ada ilmu agama. Untuk menghandle sesebuah perkahwinan tidaklah sebagaimana yang kita sangkakan. Bukannya seperti bermain perahu, bukan seperti kita main pondok-pondok perkahwinan ini. Maka sekurang-kurangnya ketua keluarga si suami tadi, dia mesti ada ilmu agama untuk mengajar anak-anak ataupun isterinya. Kalau seorang suami tidak ada ilmu agama, macam mana dia nak mengajar hal ehwal agama kepada isteri? Bila isteri tidak ada agama, bagaimana dia nak mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah? Jadi agama sangat penting dan sangat ditekankan di dalam kehidupan kekeluargaan. Yang kedua, dia mestilah ada keturunan yang baik-baik. Nak kahwin, kita tak boleh cincai, kita tak boleh jumpa saja tepi jalan, jumpa pasar minggu, jumpa dekat mana-mana. Kita terus ambil direct dan kita terus nak jadikan dia sebagai isteri ataupun nak jadikan dia sebagai suami. Kita kena selidik dulu sebab lahirnya zuriat itu bergantung kepada keturunan. Sebab tu kalau apa-apa berlaku, orang akan tanya anak siapa. Sebab keturunan itu memainkan peranan yang sangat penting. Yang kedua, bukan dari kaum kerabat terdekat, iaitu tidak boleh mengahwini seseorang lelaki dan perempuan itu terdiri daripada kaum kerabat terdekat. Bukan tidak boleh, tapi tidak digalakkan. Sebab kaum kerabat terdekat ni kalau ada penyakit, dia boleh mewarisi sakit tersebut. Okey?
dia tidak menggalakkan. Tapi kalau dah jodoh dan ketentuan Tuhan, kita tidak boleh tepis ketentuan Tuhan tadi. Tapi kalau boleh kita adjust, boleh kita lari daripada kaum kerabat yang terdekat, kita jangan cari. Sebab salah satu Allah suruh kita mencari pasangan kita orang jauh untuk merapatkan ukhuwah, supaya silaturahim itu bertambah daripada negeri ini ke negeri ini. Okey, yang keempat ialah sekupu. Apa maksud sekupu? Yang sama taraf. Sama taraf ini bukan sama taraf dari sudut kecantikan, kecomelan, kehangsonan dan sebagainya, tapi sekupu dari sini adalah dari sudut ekonomi. Contohnya ekonomi, si isteri itu bekerja sebagai guru, suami juga bekerja sebagai guru, ataupun sekarang ni sekupu di sini dia lebih pentingkan kepada kaum lelaki. Janganlah suami isteri itu seorang pengarah, tiba-tiba suami penyapu sampah saja, ataupun suami ini tak bekerja. Ini tidak memakan sekupu. Sebab dalam bahagian 4 perkahwinan, ekonomi sangat penting untuk membina sesebuah keluarga. Bukan kita Ustazah nak ceritakan, nak bagi tahu ekonomi itu menentukan kebahagiaan ataupun kegagalan rumah tangga. Tidak. Tetapi ekonomi itu salah satunya ialah untuk membina kehidupan yang lebih selesa dan tidak berlakunya kucar kacir dan tidak berlakunya huru-hara dan sekaligus tidak berlakunya perceraian. Bukan Ustazah nak menyatakan bahawa kekayaan itu tidak ada orang kaya bercerai. Ramai juga orang yang kaya tidak bercerai, tetapi dia berbalik semula kepada prinsip berpegang kepada agama. Kita lagi lebih baik sekiranya kita kaya, kemudian kita ada pegangan agama yang kukuh, kita ada ilmu pengetahuan yang baik, maka ini lebih memberi bonus kita di dalam bahagian bab perkahwinan. Kita kaya, mempunyai keturunan yang baik, mempunyai seorang suami dan isteri yang cantik, dan ditambah pula kita seorang yang kaya, maka ini satu bonus di dalam kita melayari kehidupan rumah tangga. Yang kelima iaitu belum berkahwin. Kenapa? Salah satu daripada ciri-ciri pasangan Nabi kata pilihlah orang yang belum berkahwin. Sebab orang yang belum berkahwin ini dia pasangan dia akan membina sama-sama. Dia akan melayari kesusahan sama-sama dan dia akan mengecapi kesenangan sama-sama. Ini orang yang sebab itu dia kata pilihlah perempuan yang belum berkahwin, pilihlah lelaki yang belum berkahwin. Sebab bagi perempuan lelaki yang belum berkahwin, dia punya kemesraan, cinta dia lain daripada mereka yang pernah melayari rumah tangga. Sebab apabila berkahwin dengan janda ataupun duda, janda ataupun duda, dia lebih banyak mengimbau kembali sejarah-sejarah silam dia dengan pasangan masing-masing. Okey, faham ya ciri-ciri pasangan? Satu, mesti berpegang kepada agama. Yang kedua, mestilah mempunyai keturunan yang baik-baik, keturunan yang soleh-soleha. Yang ketiga, bukan dari kaum kerabat terdekat, tidak digalakkan berkahwin dengan kaum kerabat terdekat, dan juga ekonomi yang kukuh, dan juga pasangan yang belum berkahwin. Bukan tidak digalakkan janda dia ada kelebihannya tersendiri, dara dia ada kelebihan yang tersendiri. Okey, kemudian Ustazah pergi pula kepada bahagian bab. Okey, bahagian bab golongan perempuan yang iaitu golongan perempuan yang haram dikahwini. Okey, macam mana keturunan perempuan yang haram dikahwini? Golongan perempuan yang diharam dikahwini oleh seseorang lelaki itu dia ada dua. Satu, haram selama-lamanya, sampai ke kiamat, mu'abbad, abadan wa abadan. Seseorang lelaki dia tidak boleh mengahwini seorang perempuan ini selama-lamanya sampai kiamat. Sampai kiamat, walaupun dia terpesona, walaupun dia terpikat macam mana kepada perempuan ini, lelaki ini tidak boleh mengahwini perempuan ini selama-lamanya sampai ke kiamat. Okey, satu ialah golongan mana yang tak boleh dikahwini oleh perempuan ini, oleh lelaki ini, iaitu perempuan disebabkan oleh keturunan, adik-beradik kita. Okey, sebab tu agama sangat melarang keras, sangat melaknat keras, sangat mengacam keras, sangat marah apabila berlakunya dalam rumah tangga itu sumpah mahram. Sebab walaupun sumpah mahram macam mana, walaupun kita buat macam mana, cinta macam mana, menggoda macam mana pun,
pun kita dengan adik-beradik kita tetap tidak boleh berkahwin sampai ke kiamat, selama-lamanya mu'abbad. Selama-lamanya kita tidak boleh mengahwini golongan adik-beradik tersebut sebab keturunan. Satu, ibu. Kita tidak boleh kahwin dengan ibu kandung kita ataupun ibu tiri kita. Anak saudara perempuan juga kita tidak boleh mengahwini mereka. Okey. Okey, kemudian kita tengok ya. Seterusnya. Okey, selain daripada sebab keturunan, satu sebab keturunan, yang kedua ialah sebab persemandaan. Okey, apa maksud persemandaan? Okey, persemandaan ini ialah contohnya, saya bagi contoh itu mertua. Okey, mertua itu namanya sebab persemandaan. Contohnya, mertua ini pada asalnya sebelum kita mengahwini anak, okey, anak perempuan dia, maka perempuan ini, Ustazah bagi nama, Ustazah bagi ke contoh ya, anak perempuan ini Ustazah tulis nama A. Okey, mertua ini kita tulis perempuan, nama dia adalah B. Okey, sebelum kita kahwin dengan A, kita boleh berkahwin dengan B. Okey, boleh berkahwin. Tetapi bila kita sudah berkahwin dengan A, secara automatik perempuan B tadi tidak boleh kita kahwini dia lagi sebab sudah menjadi haram secara mu'abbad. Okey, haram secara mu'abbad, iaitu selama-lamanya kita sudah tidak boleh berkahwin dengan mertua kita sendiri. Kalau kita lelaki, kita tidak boleh berkahwin dengan mertua perempuan. Kalau kita perempuan, kita tidak boleh berkahwin dengan mertua lelaki. Okey, tapi kedua-dua ini namakan mertua kepada si pengantin tadi. Okey. Kemudian kita tidak boleh berkahwin dengan ibu bapa kepada mertua. Kalau kita lelaki, kita tidak boleh berkahwin dengan nenek. Nenek kepada isteri kita, iaitu ibu kepada ibu mertua kita. Contohnya keturunan cantik-cantik lah, comel-comel lah. Kita dah kahwin dengan isteri kita, tiba-tiba pergi ke rumah isteri kita, bertandang rumah isteri kita, nampak nenek dia lagi cantik daripada isteri kita. Kita jatuh cinta nak kahwin dengan nenek itu. Tak boleh ya. Selama-lamanya tidak dibenarkan. Okey, ini adalah namanya sebab persemandaan. Kemudian kita tengok yang ketiga. Yang ketiga iaitu perkahwinan yang mu'abbad, yang selama-lamanya tidak boleh dikahwini, adalah disebabkan oleh susuan. Okey, sebabkan oleh susuan. Okey, susuan macam mana? Iaitu seseorang itu ambil anak angkat. Okey, dia ambil anak angkat, kemudian dijaga anak angkat. Okey, anak angkat yang diambil itu Islam menganjurkan. Okey, Islam mengesyorkan dia ambil anak angkat itu yang masih kecil. Contohnya, budak itu umur dia mesti daripada lahir sehinggalah 2 tahun. Okey, lahir sehingga mengecapi umur 2 tahun. Okey, dalam tempoh lahir sehingga daripada lahir sehingga umur 2 tahun ini, ibu yang mengambil tadi, ibu yang menjaga tadi, ibu angkat tadi, dia menyusukan, dia menyusukan dengan susu badan dia, bukan susu formula, tetapi susu badannya, iaitu banyak mana, iaitu 5 kali kenyang, sebagaimana kita belajar bahagian bab nasah ya, iaitu 5 kali kenyang. Mesti menyusukan anak yang dia ambil tadi, iaitu daripada lahir sehinggalah usia dia 2 tahun. Sekurang-kurangnya 5 kali kenyang. Walaupun baru dia ambil anak tu, belum mencapai usia 2 tahun, kemudian dia bagi susu dengan susu badannya sebanyak 5 kali kenyang sahaja, boleh mengiktiraf anak angkat itu menjadi anak susuan. Sekiranya dia ambil saja anak angkat itu, daripada kecil sampai dewasa, sampai besar, tetapi dia tidak pernah memberi susu anak tersebut, maka dia tidak boleh, dia boleh mengahwini dengan anak angkat dia. Tetapi bila dia telah memberi susu sebanyak 5 kali kenyang, secara automatik dia sudah tidak boleh mengahwini anak angkat tersebut. Okey?
Okay, dan Islam lebih menganjurkan dia mengambil anak angkat yang mempunyai tali persaudaraan. Contohnya ambil anak angkat, anak saudara ke, anak kepada abang ke, anak kepada kakak ke, supaya aurat dan batasan pergaulan itu boleh terkawal. Okay. Kemudian anak angkat ini juga, walaupun kita pelihara anak angkat, tetapi anak angkat ini tidak boleh dibentkan ataupun dibentikan kepada suami, kepada ibu angkat tadi. Memang wajib ataupun haram sama sekali memberi nasab, memberi bent ataupun benti kepada anak angkat tersebut. Ini walaupun kita jaga anak angkat ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh bagaikan minyak yang melimpah ruah, kita sayang sangat melebihi segala-galanya, tetapi dari segi masalah berbent dan juga berbentikan tidak sama sekali dibenarkan oleh agama. Biarkanlah anak angkat itu berbentkan atau berbentikan dengan bapa asalnya, ataupun kalau dia tidak tahu keturunan, maka hendaklah bapa angkat tadi memberikan bent atau benti dengan berbentkan Abdullah. Okey, yang kedua, yang kedua, anak angkat tadi dia tidak boleh mendapat harta pusaka. Sebab dia bukan orang yang berhak untuk mendapat harta pusaka, maka dia boleh mendapat harta wasiat sahaja. Itu bapa angkat dan ibu angkat ketika dia hampir menemui kematian, dia boleh meninggalkan wasiat supaya sebahagian ataupun hartanya itu diberikan kepada anak angkat dia. Dia mesti tinggalkan wasiat, bukan melalui harta pusaka. Okey, yang ketiga iaitu dari segi perkahwinan, iaitu seorang ayah angkat dia tidak boleh menjadi wali kepada anak angkatnya walaupun anak angkatnya itu telah pun disusukan oleh isterinya sebanyak 5 kali kenyang. Walaupun telah disusukan, dia masih dinamakan anak angkat sesusuan tapi bukan anak angkat kandung. Okey, faham ya? Okey, itu bahagian penyusuan. Kemudian bahagian penyusuan yang ketiga iaitu yang kedua iaitu kita berbalik kepada penyusuan yang kedua, yang selain daripada tidak boleh berkahwin selama-lamanya, ada satu lagi kategori yang kedua iaitu, okey, sekejap ya. Okey. Ini kita tengok bahagian yang kedua, golongan perempuan yang dia haram dikahwini ya. Dikahwini bahagian yang kedua. Okey, iaitu apa dia? Tadi kita belajar golongan perempuan yang haram dikahwini dengan sebab mu'abbad, tidak boleh berkahwin selama-lamanya dengan perempuan itu. Ialah satu disebabkan oleh keturunan, yang kedua disebabkan oleh penyusuan, dan yang ketiga disebabkan oleh musaharah, persembandaan, iaitu ibu mertua ataupun bapa mertua. Okey, selesai bahagian ini. Kemudian bahagian yang kedua kita nak belajar iaitu haram seseorang lelaki itu mengahwini perempuan ini disebabkan oleh perkahwinan secara sementara. Sementara sahaja dia tidak boleh. Selepas daripada hilang syarat-syarat ini, maka lelaki ini boleh mengahwini perempuan tersebut. Hanya sementara. Sementara itu macam mana? Iaitu perempuan yang haram berkahwin dengan seseorang lelaki dengan sebab-sebab tertentu. Sebab-sebabnya apa? Okey, sebab-sebabnya ialah satu. Seseorang lelaki itu dia tidak boleh mengahwini perempuan, yang mana berkahwin lebih daripada 4 orang. Lelaki itu tidak boleh berkahwin dengan seseorang perempuan itu bila dia melebihi isterinya melebihi daripada 4. Dia dah ada isteri 4, kemudian dia nak tambah menjadi 5. Haram bagi dia yang kelima. Dengan syarat 4 orang tadi, 4 syarat 4 orang tadi. Ustaz dah buat sini. Dia ada 4 orang isteri, kemudian dia nak tambah 5, yang kelima. Yang kelima ini haram dia berkahwin. Tapi dengan syarat dia boleh mengahwini perempuan yang kelima ini dengan syarat dia mesti ceraikan salah satu. Contohnya dia ceraikan nombor 2. Dia mesti berceraikan isteri dia nombor 2. Selepas dia cerai, isteri nombor 2 ini dia mesti tunggu iddah isteri nombor 2.
Iddah isteri nombor 2 ini dia bergantung kepada situasi isteri yang diceraikan. Kalau isteri dia itu telah pun disetubuhi, ketika dia dalam proses perkahwinan, maka dia kena tunggu isteri dia melaksanakan, melayari tempoh iddah. Iddah isteri yang disetubuhi dia terbahagi kepada beberapa keadaan. Satu, dia mengandung. Sekiranya isteri itu dia cerai dalam keadaan mengandung, maka isteri yang diceraikan itu dia mesti melahirkan anak dahulu. Bila selesai melahirkan anak, barulah si suami tadi dia boleh mengahwini perempuan yang dihajatinya itu untuk masuk ke tempat isterinya yang diceraikan. Yang kedua, isteri yang dicerai itu yang telah disetubuhi, kalau dia ada haid, dia mesti 3 kali suci dahulu. Bila selesai 3 kali suci, barulah si suami ini boleh mengahwini dengan perempuan yang dihajatinya ini, untuk mencukupkan 4 kembali. Okey, yang ketiga, sekiranya perempuan yang disetubuhinya itu telah pun tamat tempoh haid, tamat haid, maka dia kena tunggu isterinya yang tamat tempoh haid itu adalah 3 bulan berturut-turut, 3 bulan. Bila selesai 3 bulan ini, barulah si suaminya ini boleh mengahwini perempuan yang dihajati untuk memenuhi ruang lingkup 4 golongan tersebut. Okey, boleh faham ya? Okey, selesai yang itu. Okey, kemudian kita tengok. Okey, kita tengok kita tengok yang seterusnya. Okey, iaitu apa? Okey, mengumpulkan 2 beradik ataupun anak saudara kandung ataupun tiri dalam satu perkahwinan. Tidak boleh kita berkahwin 2 beradik sekaligus, ataupun kita kahwin hari ini kahwin kakak, esok kahwin adik, ataupun hari ini kahwin adik, esok kahwin kakak, ataupun kita kahwin sekaligus. Tidak dibenarkan dalam agama. Dengan syarat boleh, sepanjang tempoh kita berkahwin dengan perempuan ini, maka kita tidak boleh berkahwin dengan keluarganya lagi yang terdiri daripada perempuan juga. Sama ada kita kahwin dengan adik, kemudian kita nak kahwin dengan kakak, ataupun kita kahwin dengan kakak, kemudian kita nak kahwin dengan adik, iaitu satu rumah kita nak kahwin 2 orang, maka tidak dibenarkan oleh agama. Ini lelaki ya. Kecuali kalau kita kahwin dengan adik, kita ceraikan dulu dengan adik, kita ceraikan dulu adik ini, maka bila dia telah tamat tempoh iddah sebagaimana iddah yang Ustazah ajar tadi, maka barulah dia boleh kahwin dengan kakaknya. Kecuali lelaki ini boleh kahwin dengan kakaknya secara automatik sekiranya isteri itu tadi telah pun meninggal dunia, iaitu adik kepada perempuan ini telah meninggal dunia, maka secara automatik lelaki ini ia boleh kahwin dengan kakak kepada si mati keluarga tersebut. Okey, syarat dia mesti cerai, tunggu tempoh iddah, dan juga barulah tamat tempoh iddah, baru dia boleh kahwin dengan orang yang dihajatinya itu. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga itu apa dia yang ketiga? Iaitu yang ketiga, tidak boleh mengumpulkan emak saudara dengan anak saudara dalam satu keluarga. Okey, kita dah kahwin dengan anak saudara, kita kahwin dengan anak saudara dia. Tiba-tiba kita nak kahwin pula dengan emak saudara dia. Kita dah kahwin dengan anak saudara, tiba-tiba tengok pada mak saudara, kita berkenan pula dengan mak saudara dia. Kita nak kahwin pula dengan mak saudara dia, maka tidak dibenarkan. Islam membenarkan berkahwin dengan mak saudara sekiranya kita telah pun cerai anak saudara dia, tunggu iddah anak saudaranya tamat, barulah kita sebagai lelaki boleh mengahwini ibu saudaranya. Ini banyak juga yang berlaku dalam masyarakat ya. Berkahwin dengan anak saudara, kemudian jatuh cinta dengan mak saudara,
nak kahwin dengan mak saudara, dalam agama wajib ceraikan dulu anak saudara tersebut. Tunggu sehingga anak saudara tersebut tamat tempoh iddah, baru boleh kahwin dengan ibu saudara kepada anak saudara tersebut. Kemudian yang ketiga, perempuan yang masih bersuami. Sebab tu Islam melarang keras seorang isteri itu bermain kayu 3, kayu 4, kayu 2, kayu patah ke, kayu apa ke, tak boleh. Sebab perempuan yang masih bersuami, dia sama sekali haram untuk dia bercinta ataupun dia mengahwini lelaki lain. Okey, perempuan yang masih bersuami, seseorang lelaki itu dia tidak boleh berkahwin dengan perempuan yang masih ada suami. Kalau dia nak kahwin juga, dia mestilah tunggu sehingga perempuan tadi bercerai dengan suaminya melalui tempoh iddah, barulah lelaki ini boleh berkahwin dengan perempuan ini. Okey, nombor 1, 2 dan 3 ini dia mesti melalui tempoh iddah. Sama iddah itu dia pernah bersetubuh ataupun tidak, maka nak tak nak dia kena tengok kepada suasana iddah tersebut. Okey, yang keempat perempuan yang dicerai dengan lafaz 3 sekaligus. Okey, maksudnya perempuan yang dicerai dengan 3 lafaz sekaligus ataupun 3 kali cerai secara berasingan. Okey, juga haram dalam bahagian bab yang keempat ini. Okey, bahagian bab yang keempat ini Islam sangat tidak menggalakkan seorang suami itu menceraikan isterinya dengan talak 3 sekaligus dalam satu masa. Contohnya, aku cerai kamu, aku cerai dalam suasana yang marah. Maka Islam haram. Tetapi walau bagaimanapun, cerai secara marah, cerai secara suka, cerai secara biasa, perceraian itu tetap berlaku. Perceraian itu tetap menjadi sah. Okay, tapi Islam kata haram menceraikan seseorang isteri itu dalam keadaan dengan cerai talak 3 sekaligus. Maka Islam mengharamkan sebab sudah tidak ada ruang, susah untuk ruang kepada seorang suami itu merujuk balik isterinya, dan tidak ada ruang langsung untuk dia merujuk balik. Jadi dalam bahagian bab cerai ini, cerai dengan talak 3 sekaligus dalam satu masa. Aku cerai dalam tempoh masa yang sama, hari yang sama, itu adalah namanya talak 3. Walaupun dibenarkan oleh agama, tetapi Islam haram. Sebab tu Allah kata perkara yang halal dan sudut agama tapi dimurkai oleh Allah ialah perceraian dengan talak 3 sekaligus ataupun 3 secara berasingan. Mula tu cerai, kemudian berbaik semula, kemudian cerai balik, ada masalah lagi, bercerai lagi, kemudian berbaik semula, kemudian ada masalah, cerai lagi. Maka ini namakan cerai secara berasingan dalam tempoh masa yang lain, hari yang lain dan masa yang lain. Okey? Jadi sekiranya, saya nak jelas sekiranya seseorang itu ceraikan isterinya dengan cerai 3 sekaligus ataupun cerai 3 secara berasingan, sudah tertutup terus ruang-ruang untuk berdamai ataupun ruang-ruang untuk mengahwini semula isterinya, kecuali boleh dibenarkan oleh agama, kecuali si lelaki itu dia kena melalui beberapa step ataupun beberapa langkah yang begitu sulit untuk dia hadapi. Boleh kalau dia cuba juga. Pertama sekali, bila dia sudah cerai, si suami tadi dia kena tunggu iddah si isteri yang diceraikan. Nanti Ustaz akan ceritakan tentang bahagian bab iddah. Dia mesti tunggu isteri yang diceraikan. Yang kedua, perempuan tadi dia mesti bila selesai daripada dia melalui tempoh iddah, perempuan tadi dia wajib mengahwini dengan lelaki lain. Dia tak boleh terus diambil oleh
suami dia yang terdahulu, dia mesti kahwin dengan lelaki lain, sama ada suka ataupun tidak suka, dia wajib melalui fasa berkahwin dengan lelaki lain. Bila melalui fasa yang kedua ini yang menjadi kesulitan, sebab bila dah berkahwin, dia sudah menjadi hak kepada si suami dia yang lain. Sama ada suami dia nak cerai ataupun tidak, itu bergantung kepada suami dia yang telah pun dia kahwini kali kedua. Maka dalam agama dia tidak ada Cina buta. Sebagaimana yang kita tahu sekarang ni ada Cina buta yang diamalkan oleh masyarakat Melayu, itu adalah salah dan haram dari sudut agama. Tidak ada istilah Cina buta. Apabila dia sudah berkahwin dengan lelaki yang kedua, dia wajib melakukan persetubuhan. Pasangan tadi wajib, bukan tidak wajib, wajib dia melakukan persetubuhan. Ini salah satu pada syarat sekiranya dia nak kahwin semula dengan suaminya yang terdahulu. Wajib menunggu syarat. Kemudian bila dia sudah melakukan persetubuhan walaupun sekali, si suami dia ini, contohnya Ustazah tulis ini, suami yang terdahulu ada nama dia A. Suami yang kedua nama dia adalah C. Bila dia nak kahwin dengan si suami yang nama A ni, tak boleh. Si isteri tadi dia mesti melalui tempoh iddah. Kemudian bila selesai tempoh iddah, dia pun berkahwin dengan suami yang bernama C. Bila dah kahwin dengan suami yang bernama C, dia wajib melakukan persetubuhan. Persetubuhan. Kemudian bila dah melakukan persetubuhan, suami C tadi ceraikan isteri tadi. Maka bila dah cerai, isteri ini dia kena melalui tempoh iddah kali kedua. Tadi tempoh iddah dengan isteri ini kali pertama. Kemudian bila si suami dia yang kedua C ceraikan dia mesti tunggu tempoh iddah dengan suami C pula. Jadi 2 kali iddah lah bagi isteri tadi. Bila dah selesai tempoh iddah tadi dengan suami C, barulah dia boleh berkahwin kembali dengan suaminya yang pertama yang nama dia A tadi. Maka barulah boleh kahwin semula dengan suaminya yang pertama yang Ustazah namakan dia dengan A. Maka selesailah bahagian perempuan yang cerai dengan talak 3, sama ada cerai dengan 3 sekaligus ataupun secara berasingan. Syarat dia mestilah berkahwin dengan suami lain, kemudian melakukan persetubuhan, kemudian dicerai oleh suami C, barulah perempuan ini tunggu tempoh iddah dengan suami C, barulah suami yang pertama tadi boleh mengahwini semula perempuan tersebut. Okey, faham ya? Okey, yang kelima, perempuan yang diharam berkahwin dengan lelaki adalah disebabkan oleh perempuan itu perempuan yang kafir. Seseorang perempuan yang kafir, dia sama sekali tidak boleh berkahwin dengan lelaki Islam. Sebab al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Okey, perempuan yang kafir ataupun lelaki kafir, dia tidak boleh berkahwin dengan orang yang beragama Islam. Okey, apabila perempuan itu kafir, dia nak kahwin dengan lelaki Islam, maka wajib ke atasnya itu memeluk agama Islam terlebih dahulu. Okey, faham ya? Ini bahagian perkahwinan yang diharamkan oleh seorang lelaki itu berkahwin dengan perempuan. Satu disebabkan oleh perkahwinan mu'abbad, yang kedua adalah mu'aqqad. Perkahwinan mu'abbad dia ada 3 yang tidak boleh dikahwini selama-lamanya sampai ke kiamat. Satu adalah perempuan yang terdiri daripada keturunannya sendiri, itu adik-beradik, anak saudara, sepupu saudara, cucu, cicit dan sebagainya. Yang kedua disebabkan oleh musaharah, iaitu perempuan yang menjadi ibu mertua ataupun bapa mertuanya. Yang ketiga adalah disebabkan oleh susuan, mengambil anak angkat kemudian disusukan sebanyak 5 kali kenyang sebelum usia kanak-kanak tadi 2 tahun, maka haram. Ketiga-tiga golongan ini adalah haram bagi lelaki ini untuk dikahwini. Okey, yang golongan yang kedua yang diharamkan untuk lelaki itu kahwin adalah kita namakan ia sebagai perempuan muaqqad, iaitu perempuan yang diharamkan sementara untuk lelaki itu kahwin, iaitu dia ada 5 kategori. Satu, lelaki itu tidak boleh berkahwin apabila dia telah cukup kota 4 orang perempuan, dan tidak boleh mengahwini seorang adik-beradik ataupun anak saudara dengan ibu saudara dalam tempoh jangka yang
dekat. Yang ketiga iaitu perempuan yang masih bersuami tidak boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki sehinggalah dia diceraikan. Dan perempuan yang diceraikan dengan talak 3, kemudian dia menunggu tempoh iddah dengan suami pertama, kemudian dia kahwin dengan suami baru, kemudian dia wajib melakukan persetubuhan dengan suami baru, kemudian suami baru menceraikan dia, kemudian perempuan tadi melalui fasa iddah yang kedua dengan suami baru, kemudian barulah dia boleh kembali berkahwin dengan suaminya yang terdahulu, suami yang pertama dahulu. Dan yang kelima, perempuan yang diharamkan juga dikahwini dengan sebab muakkad adalah perempuan yang kafir, dia mesti memeluk agama Islam dahulu. Okey, boleh faham ya? Jadi Ustazah send dulu video ni untuk pengetahuan awak semua.